ada dinamakan sebagai khiyarul aib, iaitu berlaku keaiban ataupun kecacatan kepada barang yang kita beli. Sepatutnya tuan-tuan sekalian, kita hari ini kalau berlaku kecacatan barang, apa yang berlaku? Biasanya kita pulangkan barang, nak dapat duit memang tak dapat. Dan memang confirm tak dapat. Biasa kita akan dapat apa tuan-tuan? Tukar kepada barang yang sewaktu, barang yang sama. Tiba-tiba kalau tak ada stok, dia akan cari barang yang sewaktu dengan barang tersebut. Ini biasa yang kita sebut sebagai khiyarul aib bila contoh rosak. Dan untuk maklumat tuan-tuan, dia berbeza. Khiyar ini berbeza dengan waranti. Waranti ni benda lain. Waranti ni bila barang rosak, dia betulkan, dia perbaiki, dia tak pulang duit. Khiyar ni adalah mana bentuk jual beli yang kita buat. Bila dah siap berlaku perjanjian jual beli tersebut, dah tukar dah pemilikan barang dan tukar pemilikan duit, waktu itulah Islam masih memberi kebenaran untuk kita ambil balik duit kita dan memulakan balik barang yang telah kita beli. Yang ni jarang ada tuan-tuan, kecuali yang ada disebut money back guarantee. Yang ni payah kita nak cari kedai yang money back guarantee. Waranti biasa. Waranti ni kereta 5 tahun. Sekarang ni kan 5 tahun atau 100,000 atau mana yang datang dulu. Biasa ayat itu yang biasa kita dengar. Kalau waranti, benda itu termasuk, dia masuk dalam bab doman. Dia tidak masuk dalam bab khiyar. Doman ni apa? Jaminan. Maknanya kita beli barang dan katalah saya jual suatu barang, saya jual kereta, saya kata saya bagi jaminan kereta ni akan okey kalau guna sebagaimana yang sepatutnya guna, dia akan okey selama kurang-kurangnya 5 tahun. Jadi tidak makan sebagai doman. Saya memberikan jaminan kepada pembeli bahawa barang ni okey selama 5 tahun. Tetapi dalam khiyar ni bukan jaminan. Khiyar adalah hak untuk dapatkan balik duit kita yang telah kita beli. Kat Malaysia ni susah nak cari tuan-tuan. Ada ke kedai yang money back guarantee? Yang saya pernah tahu, Smart Shop. Smart Shop kan, Smart Shop yang pukul 12 dulu, sekarang ni saya rasa tak ada dah Smart Shop ni. Maknanya kita beli, kalau dalam 30 hari kita tak puas hati, kita boleh pulangkan balik barang dan dapatkan balik duit. Biasanya kalau dapat duit, dia tak dapat penuh. Dia akan dapat, kata dah dibeli macam, ada dulu kata silap Smart Shop ni ada produk-produk slimming ni kan. Produk-produk yang macam gym tu, dia malas nak pergi jogging tuan-tuan, dia jogging kat rumah, adalah alat dia. Macam-macam lah alat dia tu tuan-tuan. Jadi bila kita nak pulang balik tuan-tuan, dia boleh bagi duit tapi dia tak akan bagi penuh. Dia kata sini ada cala, dinilai balik kurang, ke depreciation value lah, ke susut nilai dan sebagainya. Jadi tak dapat penuh. Itu juga tidak termasuk daripada money back guarantee. Tetapi mungkin kita boleh tengok perkara ni. Kalau saya tanya kawan-kawan saya yang bawa balik, khususnya daripada UK, biasanya daripada negara Britain ni, dia ada konsep dinamakan sebagai money back guarantee. Kalau kita beli satu barang, tak puas hati dalam tempoh yang tertentu, maka kita akan boleh memulakan balik barang tersebut dan dapat duit kita secara penuh. Kat Malaysia ni saya tak tahulah, kalau tuan-tuan ada tu nak berjumpa dan sebagainya, mana kita boleh sedut orang ni berjaya melaksanakan khiyar sebagaimana yang telah Nabi SAW galakkan. Tetapi hari ini tak jumpa keadaan tersebut sebab pada peniaga benda ini merugikan mereka. Kalau di UK tu tuan-tuan, bukan sekadar money back guarantee tuan-tuan. Bahkan kalau barang hilang pun tuan-tuan, dia akan lebih mengulang, dia akan ganti dengan benda yang baru. Kawan saya dia beli macam kamera tuan-tuan, dia kata dalam tempoh 6 bulan kalau barang ni hilang, dia boleh ganti balik. Dia pun dah dekat 6 bulan tuan-tuan, dia sorok barang tu kan. Dia pergi kedai, dia lapuk, saya punya ni hilang kan. Tapi biasanya pekedai tu dia tak tanya banyak. Dia tak tanya banyak. Dia tak tanya banyak, dia kata okey, buka mana hilang dan sebagainya, tu diganti dengan benda yang baru. Itu masalah dah. Apa itu Ustaz? Dia menipu. Itu menipu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi dari sudut hak diberikan, hak nak cerita hebatnya consumer protection yang ada kepada orang-orang di peringkat UK, Britain. Kita ni consumer tak ada tuan-tuan teruk. Teruk kadang-kadang dia berikan keutamaan kepada peniaga-peniaga berbanding daripada pembeli-pembeli. Sebab tu kadang-kadang bila Kementerian Perdagangan dalam negeri tu nak buat suatu perkara, kadang-kadang kita nak buat rekod susah. Kadang-kadang dia kata dia tak cukup bukti dan sebagainya. Sebab saya sendiri secara peribadi memang pernah kena tuan-tuan. Dia kata kamu beli barang ni, kamu dapat benda ni free. Kamu ambil perkhidmatan ni, kamu dapat benda ni free. Telefon tu saya ingat ada telefon. Dapat telefon dia kata free. Bila tak dapatkan free itu tuan-tuan tak dapat, syarat kena sign kontrak 2
24 bulan tadi pun memang mahal lah. BlackBerry masa tu. Sebenarnya orang kurang nak pakai tu, orang pakai Android, iPhone. Orang tak pakai dah BlackBerry, kurang. Tak tahu lah tuan-tuan pakai dan sebagainya. Tapi masih lagi ramai lah. Kita pun teruja nak dapat BlackBerry tu tuan-tuan. Kita pun kata saya nak BlackBerry. Tengok dia bagi syarat. Macam ni dia kata, oh saya kena sign kontrak, kena ambil kat Kuala Lumpur. Macam-macam menyusahkan kita. Sebelum tu dia tak cerita. Buatlah saya buat pengaduan kepada, masa tu tak puas hati. Sebab beli barang puluh-puluh ribu tuan-tuan. Tapi dalam keadaan yang kita tak dapat apa yang kita nak. Lah adu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, akhirnya tidak ada tindakan diambil. Sebab dia kata, kita tidak lagi dapat barang tersebut. Dia kata kalau saya sign, dia register tu untuk apa nama, yang kontrak 24 bulan tu, baru kita boleh ambil tindakan kepada pihak tertentu. Tapi kalau dia kata saya ni hanya mengadu sebelum saya dapat barang, dia kata tak boleh. Walhal iklan tu menipu. Yang rupa-rupanya banyak keadaan tuan-tuan ni. Rupanya dalam iklan ni, kalau tuan-tuan kaji balik Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dia dah buat kajian panjang lah. Contoh macam kontrak. Kontrak kalau tuan-tuan sign perjanjian jual beli ke, perjanjian mana-mana perjanjian kan di bawah term and condition apply. Bertakluk kepada syarat dan terma. Biasa akan tulis kat bawah. Tuan-tuan tengok balik iklan tu, rupanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kata, kalau dia tulis syarat-syarat pembelian itu, tulisan font itu mesti melebihi 11 dan ke atas. Kan kalau kita komputer kan kita ada Times New Roman. Saiz tulisan tu berapa? 10, 11, 12. Standard biasa 12. Jadi Kementerian Perdagangan punya syarat mana-mana kontrak yang kita sign, kalau bawah font tu adalah 11, maknanya 10, 9, bawah dan ke atas kecil-kecil tulisan dia tuan-tuan, bermaksud orang yang membuat perjanjian itu, syarikat yang buat perjanjian itu, ada yang disebut sebagai malafide, benda berniat jahat untuk menipu kepada pembeli. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita tengok kadang-kadang kita buat perjanjian, syarat dia kecil, kita bukan nak baca. Nak baca pun nak pakai kanta, tuan-tuan, bukan senang nak baca. Jadi sepatutnya kita boleh ambil tindakan, tapi kita ni tak fikir persoalan itu. Sebab itu tuan-tuan dimati Allah, kadang-kadang benda ni yang dijaga adalah biasanya lawyer jaga lah. Sebab tu kalau tuan perjanjian rumah tu tuan-tuan, setebal-tebal perjanjian, tapi tulisan dia memang 11 ke atas. Sebab kalau dibuat 10 ke bawah, bermakna buat perjanjian yang dibuat itu ada kemungkinan boleh dicabang di peringkat mahkamah. Sebab ini ada berniat jahat kepada pembeli. Tapi kadang-kadang kita ni tak tahu hak kita berbuat dalam bab penggunaan ini, kita tak tahu. Jadi kita rasa kita kena tipu dan akhirnya kita pergi kepada tempat-tempat yang tidak sepatutnya kita pergi. Kita mengadu kat mana? Kita mengadu dekat masjid untuk imam. Kata imam nak buat apa tuan-tuan? Boleh doa je lah, kembalikan balik barang tu. Orang kita dapat jalan itu dapat. Tapi rupanya ada tempat yang boleh kita mengadu. Cuba apa-apa yang kita tengok pada hari ini tuan-tuan, maka kebanyakan itu penjaga dan tidak ada soal keadilan dalam bab menentukan di antara hak seorang penjual dan hak seorang pembeli. Sebab itu dalam bab khiyar ini satu perkara yang sangat menarik tuan-tuan sekalian. Kenapa? Dalam mana-mana kontrak pun, dalam mana-mana akad tuan-tuan, perjanjian yang tuan-tuan tanda tangan beli barang dan sebagainya, biasanya dalam bentuk perjanjian ini dia adalah bersifat binding, ada bersifat lazim. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai satu akad yang lazim. Bila saya berjanji, saya jual kepada tuan-tuan buku ni, saya dapat harga RM20, tuan-tuan dapat buku. Mana akad tersebut dinamakan sebagai akad yang lazim, yang bersifat binding, yang mana terpakai dan tidak boleh tarik balik. Kalau saya nak tarik balik, boleh tak? Boleh, dengan syarat seorang yang menjual itu tadi, yang membeli tadi setuju untuk pulang balik. Kalau orang tu tak setuju, saya seorang je nak, tak boleh. Sebab nama akad itu akad yang lazim. Sebab ada di dalam akad ni namanya akad tidak lazim, akad yang tidak binding. Sebagai contoh, akad ju'alah, dia tidak binding, dia tidak bersifat lazim. Ju'alah ni macam mana? Ju'alah ni suatu akad yang kita namakan reward. Macam cerita cowboy dulu tuan-tuan. Siapa dapat cari orang ni sekian-sekian dapat reward RM50,000. Dan dapat reward RM50,000. Jadi siapa-siapa pun dia penjual, tak ada pembeli, dia tak ada orang yang mencari, dia tidak ada. Jadi kalau ikut syarat jual beli itu tidak sah. Sebab syarat jual beli mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Kalau saya sebagai orang polis tuan-tuan menawar, saya buat reward, siapa dapat tangkap penjenayah ini, saya bagi RM10,000. Saya buat akad dengan siapa?
Cuma ramai orang kan tidak ditentukan siapa. Jadi oleh kerana itu akad ini dinamakan sebagai akad jual, akad jualah. Macam tuan-tuan tengok kita hujung piramid lah. Barang siapa yang boleh mengembalikan putri mahkota putri si bujur sirik, maka dia dah akan diberikan akan kurnia. Jadi dia nak cakap dengan siapa? Siapa yang menerima akad daripada sultan itu tadi? Jadi ini yang dinamakan sebagai akad jualah. Tawaran itu dibuat pada semua, siapa yang dapat maka itulah berakad itu berlaku. Jadi akad sebegini dianggap sebagai akad yang tidak lazim. Bila-bila selagi orang tak dapat, selagi itu tidak berlaku akad. Dan kalau ada orang tiba-tiba raja tu tadi nak tarik balik, boleh bila-bila dalam keadaan selagi mana orang itu tidak berlaku dia tak dapat apa. Jadi waktu itu dia ada beza. Dalam Islam ini dia ada akad yang lazim, yang bersifat kalau nak tarik balik kena minta persetujuan satu lagi. Tapi akad yang tidak lazim, maka dia adalah hanya sebelah pihak boleh tarik balik. Macam tuan-tuan dilantik sebagai ejen. Saya lantik tuan-tuan sebagai ejen untuk menjual buku saya. Jadi akad ini lazim ke tidak? Akad yang tidak lazim, iaitu saya sebagai yang melantik tuan-tuan jadi ejen, bila-bila saya boleh tarik balik. Kamu ni tak perform, saya tarik balik nak ejen. Tiba-tiba ejen tu kata saya tak setuju. Boleh tak? Tak boleh. Sebab akad ini tidak berbentuk lazim. Sebab itu dalam Islam, jual beli dianggap sebagai satu perkara yang lazim. Sebab bila kita menyerahkan barang, kita mendapat duit, mana pertukaran itu telah berlaku. Jadi oleh kerana itu, sepatutnya apabila akad itu lazim tak boleh tarik balik. Rupa-rupanya Nabi SAW punyalah nak memberikan penjagaan hak kepada penjual dan pembeli ini, sehingga Nabi kata ada pengecualian dalam bab ini yang dinamakan sebagai khiyar. Sebab tak nak orang ni kena tipu. Masalah hari ini kita bila kena tipu, orang tunjuk kamu dah sign, nak buat macam mana? Walhal kalau berlaku keaiban, kecacatan ataupun penipuan, sebenarnya boleh untuk ditarik balik dan dibatalkan akad dan kontrak itu. Ini masalah yang berlaku pada kita hari ini. Sebab itulah Nabi SAW memberikan satu garis panduan yang sangat terkejut. Di waktu Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke bumi Madinah, waktu itu Nabi menggalakkan orang Islam berniaga. Waktu itu di pasar orang Yahudi menguasai perniagaan, dan para sahabat memula berjinak-jinak untuk menguasai ekonomi. Dan pada waktu itulah Nabi meletakkan syarat berkenaan dengan khiyar, orang yang paling tak puas hati orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni kerjanya menipu. Bila dah jual satu barang, orang tu dah bayar, rupanya barang ni tidak ada kualiti sebagai contoh. Ataupun janji nak pesan barang tu ada 100, dia baginya 90. Tapi oleh kerana duit dah bayar, barang dah dapat, orang Yahudi kata tak boleh. Kamu tadi dah kena, kalau kamu dalam keadaan tak puas hati, kenapa kamu bayar kat saya? Orang Yahudi begitu. Tapi bila Nabi menyatakan ada kamu ada hak kepada khiyar, orang yang paling tak suka dalam perkara ini adalah orang-orang Yahudi. Ini di antara asas yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW di dalam memberikan hak kepada umat Islam, kepada manusia di dalam bab berkenaan dengan jual beli yang telah dilakukan. Jadi sebab itu kalau khiyar aib ini, contohnya dalam bab kecacatan kita beli, ada benda yang kita tak boleh nak tentukan. Contoh dalam bab kecacatan ni, tuan-tuan beli tembikai, dan beli tembikai ataupun beli buah itu kita tak tahu sedap ataupun tidak, melainkan setelah dibelah. Dah belah baru tahu manis tak manis. Dah belah baru tahu manis tak manis. Jadi kadang-kadang kita pun membeli. Tapi kalau dalam barang-barang yang sebegitu tidak ada khiyar. Dalam kita beli manis itu, dikata tembikai ini katalah memang semua tu manis kecuali yang ni. Tiba-tiba yang ni tak tahu kenapa tak manis. Jadi dalam bab itu tidak ada khiyar. Bab khiyar ni bolehlah kita tentu. Sebab ulama pecah, ada barang yang boleh khiyar, ada barang yang tak boleh. Kadang-kadang ada barang tu kena pecahkan dulu baru tahu ada rosak ke tidak, kena guna dulu baru rosak ke tidak. Kerana ada barang yang begitu. Jadi ada benda-benda yang telah ditetapkan oleh para ulama berkenaan dengan khiyar ini. Sebab tu kita kena ambil tahu, tuan-tuan sekalian, kali itu adalah peranan kita sebagai umat Islam bagi memastikan setiap akad yang kita lakukan itu adalah benar dan tidak berada di dalam keadaan yang ditipu. Itulah banyak benda yang hari ini berlaku, tuan-tuan. Kita kena ambil perhatian supaya kita tidak ditipu. Dan perkara ini kadang-kadang orang jual buah. Contoh orang jual buah.
Yang jual buah disusun, buah limau tu tuan-tuan cantik. Yang cantik-cantik kita tak dapat. Susun buat tiga segi macam piramid lah tuan-tuan. Jadi yang buruk-buruk ni dekat belakang. Jadi bila orang datang tuan-tuan, dia tengok, oi limau ni cantik. Rasa dia bagi yang dah buka. Yang manis tu, yang cantik tu dia bagi nak rasa. Mana tak manis? Nak beli? Nak? Berapa kilo nak? Saya nak 3 kilo. Dia pun bayar 3 kilo, dia ambil yang belakang-belakang yang buruk. Orang ramai tuan-tuan. Bila dibayar dah, dia kena pergi cepat sampai rumah nak makan nak pasar semua buruk. Biasa berlaku tak tuan-tuan? Biasa. Nah ini juga termasuk daripada khiyarul aib. Bermaksud kita ada hak untuk pulangkan balik barang tersebut. Kamu bagi barang yang busuk, kamu bagi barang yang tak elok, aku nak balik duit aku. Boleh tak? Nah sepatutnya begitu. Tapi bergantung pada penjual. Kadang-kadang penjual ni dia tak tentu. Tak apalah, saya ganti yang baru. Nah dia ganti benda tu yang baru. Jadi itu Nabi SAW pernah satu ketika pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar nak beli tamar. Jadi pagi itu kebetulan tuan-tuan sekalian nak beli tamar. Jadi tengok kamar tu berkilat. Macam baru dipetik lah. Macam baru dipetik. Kemudian Nabi tiba-tiba selupkan tangan dia masuk ke dalam kawasan kurma tu. Rupa-rupanya bawang tu basah dalam keadaan dia simpan air dulu sebelum dia ambil kepada orang. Nak nampak benda tu berkilat. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan dalam bab beli barang. Macam orang ini beli kereta tuan-tuan. Peniaga kereta terpakai ni minta maaf lah tuan-tuan. Dia ada strategi dia nak jual kereta. Ya? Apa strategi dia tuan-tuan? Kadang-kadang penjual kereta ni dia ada, kalau strategi dia pertama dia akan mencari tempat waktu malam tuan-tuan. Waktu malam ni tuan-tuan, kita nak pergi beli kereta, tengok kereta tu waktu malam memanglah cantik. Memanglah nampak berkilat. Kalau kereta tu hitam pula tuan-tuan, malam kereta kotor pun tuan-tuan nampak berkilat. Tuan-tuan pergi cuci kereta. Tuan-tuan pergi cuci kereta. Kalau dekat shopping kompleks tuan-tuan nampak berkilat di kereta tuan-tuan. Apa sebabnya tuan-tuan? Lampu penuh kat atas. Pasal tak penuh lampu kat atas. Setiap hari ada lampu. Memanglah nampak berkilat. Tapi bila kita balik rumah, kita tengok hari siang, kenapa yang ni tak basuh? Kenapa yang ni tak kena? Itu kadang-kadang trik tuan-tuan. Itu dia namakan sebagai, bukanlah kata benda tu salah. Saya tak kata benda tu salah. Tapi di bimbangi ada benda kecacatan itu boleh berlaku. Dan sepatutnya kita ada hak untuk patah balik ke tempat tersebut. Dah ni tak bersih, kamu sambung lagi. Tapi kita tak tahu lah tuan-tuan kan. Kalau dah sampai pergi kat Tesco, kat Seremban tu, sampai Tesco dekat penilai tuan-tuan, pergi Tesco, dah matang sampai rumah tengok, separuh je kereta kita dicuci belakang, ni tak cuci. Tadi kan suka nampak berkilat. Nak pergi balik tu salah tuan-tuan, habis minyak tuan-tuan, nanti silap pada tu dah tutup. Itu keadaan dia. Ni awal hal kadang-kadang seperti ini perlulah dijaga. Kerana Nabi SAW sebut, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baitihima. Kerana apa? Seandainya, maka jika keduanya benar dan bersifat menerangkan keaiban yang ada kepada barang-barang, nescaya diberkati pada jual beli kedua-dua orang itu tadi. Sebab itu Nabi kata, khiyar ini fa'in sadaqa wa bayyana. Barang siapa yang jujur dalam jual beli dia, iaitu jujurlah, maknanya dia cerita barang ni apa jual dia, apa khasiat dia. Dia tak ada. Kadang-kadang ada orang ni tuan-tuan, dia sebenarnya ada satu persepsi. Bila orang jual multi level marketing contoh, nampak ubat kan, suplemen ke apa, orang akan buat kata, ni semua penyakit boleh sembuh ni. Orang multi level ni tuan-tuan, kalau dia jual ubat semua jenis penyakit boleh sembuh, confirm. Mulut dia mandi tuan-tuan kan. Sebab itu kata Nabi, fa'id sadaqah, hendaklah kita berkata benar dalam bab jual beli. Kadang-kadang kita tak tahu, orang menjual ni kadang-kadang, betul orang berniaga. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ini, at-tajirul aminu saduqu ma'an nabiyyi ma'as-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Seorang peniaga yang bersifat jujur, lagi amanah itu, dia akan bersama dengan para nabi dan para shalihin di akhirat. Sebab bukan senang nak cari seorang peniaga yang jujur. Ya. Ada kelemahan tak barang ni? Tak ada. Dia perfect, the best ever. Kan? Yang pernah wujud kat dunia macam-macam. Walhal tuan-tuan sekalian, benda tu kadang-kadang berlaku penipuan. Itu kadang-kadang bahaya dalam bab pembelian. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kadang-kadang saya pernah dulu tuan-tuan ni, masa tu saya marah juga pada penjual ni, sebab dia macam memaksa kita mau beli. Kadang-kadang ada trik orang ni tuan-tuan. Kita pergi supermarket, saya rasa mungkin tuan-tuan pernah hadapi tu. Keluar dari supermarket, bang, apa khabar bang?
Dia pun salam kat kita, kita pun jawab salam. Tengah kita salam, dia ambil krim tu, krim nak bersihkan kulit, dia sampul kat kita. Sekejap bang, sekejap. Dah lah disalam tu, dia pegang tangan kita, dia tengok. Bang tengok ni ada daki bang. Tengok saya buang segala bentuk ubat-ubat. Tengok. Bang rasa tak? Tuan-tuan, bukan kata ubat tu tuan-tuan, tak payah ubur. Tak payah ubur apa-apa tu tuan garas ke kulit tu memang dah keluar pun. Tapi dia tengok ni, hebat ni kulit saya. Dia pun buat, saya pun biar lah. Buat, dia dah biar kan. Dah lama, okay bang, benda ni harus RM10. Dia dah siap ambil beg plastik dan nak segah dekat kita punya tangan. Saya tak nak, saya kata saya tak nak. Lepas tu dia kata apa tuan-tuan? Dia kata abang memang tak nak tolong orang Melayu dia. Apa perasaan kita tuan-tuan? Lepas tu saya jawab balik, kau tu paksa saya beli, saya tak nak pun. Nak buat demo je lah katakan. Tapi saya tak nak beli. Itu hak saya lah, saya tak nak beli, dia marah. Dia kata, bang memang tak nak tolong orang Melayu. Saya memang tak ada, saya pergi. Saya cakap, kamu ni paksa saya beli hukum, tak boleh. Jadi bila kita sebut dalam keadaan sedemikian, dia pun rasa macam benda tu dia pun tak puas diri pun lagi. Kita terasa kadang-kadang orang strategi berniaga ni dia kata. Jadi kita tak nafilah kalau tengok strategi orang marketing tuan-tuan. Contohlah, dijual satu barang. Katalah dijual, ada benda yang perisa lah, berbanyak perisa. Ada perasa makanan, ada rasa strawberry, ada rasa coklat dan sebagainya. Bila dia tengah, kita memasang berminat tuan-tuan sekalian. Dia takkan tanya soalan, abang nak ke tidak? Dia takkan tanya, abang nak ke tidak? Sebab dia ada, bila kita ni ada option tidak, kita akan jawab tak lah, tak nak. Tapi bila kita, dia pun tak dapat sale, kita tak dapat sale. Tapi soalan dia tanya macam mana tuan-tuan? Dia tanya, okey abang nak perisa apa? Nampak tak? Kalau kita sebut strawberry tuan-tuan, seolah-olah kita pun kata, strawberry kan? Mana soalan kita nak lah barang. Dia penjual ni, kalau dalam strategi marketing tuan-tuan, dia takkan tanya orang nak ataupun tidak. Bila dia tanya nak atau tidak, kita sebagai pembeli ada jawapan untuk menjawab tidak. Cenderung kita jawab tidak. Sebab itu kali pertama, mungkin kali pertama kita jumpa barang tu, kita tak berapa confident lagi barang tu, kita akan kata tidak. Tapi orang yang berniaga ni, dia akan kata nak beli jenis apa, perisa apa, kan? Yang low spec tu, yang high spec, dia kata dia. Sama juga tuan-tuan dia kata, jadi ke bang ni kita, dia tak kata jadi ke tidak. Apa nak automatik ke manual? Dia tanya macam tu. Bila kita jawab manual, bermakna kita nak. Bila kita jawab automatik, bermakna kita nak juga. Kan? Dia taktik orang jual barang tuan-tuan. Tapi benda tu saya tidak mengatakan dia salah. Cuma saya kata itu skill yang perlu untuk kita faham. Kita sebagai pengguna ni jangan terperangkap. Kadang-kadang kita mudah terperangkap dalam keadaan yang sedemikian. Dan saya tadi accident tuan-tuan, dekat hospital, dekat balai polis, 2 orang dah datang dulu. Dia kata bang jangan risau, bak towing jangan risau, bak ni semua saya settle, kan? Nanti saya settle, saya cakap pada dengan saja tu bagi orang ni, saya tak layan je tuan-tuan. Saya buat tak layan, tak apa, biar saya bawa ke kereta. Kebetulan kereta tu masih bagi boleh jalan, saya bawa je. Letaklah, kalau dah towing, dah sampai bengkel dia tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Kan? Biasanya kalau orang ni, dia main benda-benda tersebut. Abang ipar saya dulu balik daripada Perak, balik ke Pahang, dia sangkut ke gearbox, dia rosak dekat genting, naik ke genting. Tak tahu dia tak servis ke apa sebagainya. Bila dia rosak tu tuan-tuan, pelik tak pelik tuan-tuan, tak sampai 5 minit kereta towing dah ada ke belakang. Kan, kereta towing dah repair, dah ready nak angkut kereta tu. Dia tengok pula kita, abang ipar saya tu dengan anak-anak, dengan isteri dan sebagainya. Yalah, orang pun telah kabut dengan sedemikian. Dalam keadaan, ialah kawasan bukit dekat genting island dan sebagainya. Dan nak jalan ke genting tu terowong tu. Dia tak ada pilihan. Pelik tuan-tuan, aksiden dekat Tarak, dia hantar bengkel dekat Kuantan. Kuantan rumah dekat Temerloh je. Kan? Pelik tuan-tuan, pelik. Dah bayar tuan-tuan. Berapa kena bayar semua sekali cat dan itu. Mula-mula dia kata boleh claim insurance, tengok-tengok tak letak dia. Tapi oleh kerana dia dah buka dan barang tu sebagainya, akhirnya tak ada pilihan. Sebab tu kadang-kadang kita kena memilih balik. Kadang-kadang terdesak ni menyebabkan kita buat keputusan dalam keadaan yang emosi. Sepatutnya kita dapat al-khiyar itu ada kepada kita. Kalau dalam etika mekanik sebagai contoh, selagi mana kita sebagai pelanggan tidak bersetuju untuk melakukan contoh nak buka, maka sepatutnya orang itu tidak buka dan kita ada hak untuk sue dia balik sebab kenapa kamu buka tanpa arahan saya. Tapi kita tidak ada hak, tak berani nak menyatakan sedemikian. Tambah pula orang tu berantai tuan-tuan, kepala botak, ada pula, ni lelaki,
Style macam gangster tuan-tuan sekalian, kita pun takut terima je lah. Tengok cat bayaran 6,000, 7,000. Kita tengok dalam keadaan yang Nabi kata apa? Fa'in sadaqah wa bayyana. Dan seorang itu lebih baik, seorang penjual itu memberikan, menerangkan keaiban pada barang ini. Baik itu tuan-tuan, kalau kita jual satu barang, kita kena cerita apa kecacatan barang. Sepatutnya, ya, kalau ada kecacatan lah. Kalau dalam keadaan kita tahu kecacatan tersebut, kita kena beritahu. Dan bagi kita jual barang, apa nama side effect pada benda ni. Ubat ni sebagai contoh. Kadang-kadang kita tak cerita. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada sesuatu ubat tu tuan-tuan, yang suplemen dan sebagainya. Orang yang sakit jantung tak boleh makan. Orang yang kencing manis tak boleh makan. Suplemen ni ada, tapi disebabkan dia nak jual, dia tak cerita. Bukan jual. Ini masalah-masalah yang berlaku. Sebab tu kadang-kadang orang mengatakan, kalau Ustaz, kalau kita cerita tentang kelemahan barang kita, siapa nak beli? Keaiban barang kita, siapa nak beli? Barang Cina. Memang banyak aib dia, barang dengan kualiti dan sebagainya. Jadi sebab Cina ni buat tuan-tuan, memang kalau saya rasa tuan-tuan tahu beli barang Cina ni, memang jangka hayatnya adalah kurang berbanding daripada barang yang lain. Tak tahulah disebabkan persepsi, tapi saya rasa benda tu dah normal. Kan? Bila beli barang Cina, contoh macam saya beli mainan anak-anak. Kalau mainan anak-anak ni saya tak beli nak mahal, tuan-tuan dah tahu nak beli barang Cina. Anak tu canggih mana pun makanan, mainan tu dicapak juga kan. Dah tahu keadaan saya tak apa, kita tahu benda tu memang akan rosak. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak mengetahui, sepatutnya kita perlu menjelaskan keadaan tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita ni nak beli barang murah kan, tapi nak kualiti semahal, sehebat-hebatnya. Tengoklah kalau dia dah jual barang tu, barang Cina, apa sendiri kan? Macam hari ni sekarang tuan-tuan, orang gila kan beli telefon clone. Telefon clone, nak beli yang Samsung yang ribu-ribu, 2,000 harga tu tak mampu tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke jalan Petaling Street tuan, dia ada jual sebiji model macam tu. Harga dia RM650. Isi dia sama je tu, sama. Orang tu pula pekedai tu kata waranti setahun. Agak-agak kita bagi tu. Memang waranti setahun, beli yang 2,000 waranti setahun juga. Beli yang 600 tahun, waranti setahun. Lepas 2 bulan, kawan saya guna habis skrin tu tak boleh nak baca. Macam TV lama tu tuan-tuan. Macam tu kan. Dia nak pergi cari, dia nak marah balik orang tu tuan-tuan. Pergi ke Petaling Street tak jumpa dah orang betul-betul tak jumpa dah. Sebab yang waranti orang jual je. Orang jual tu pun faham juga. Dia faham sendiri dah, dia buat apa kita nak marah. Kalau dah tahu barang tu memang benda yang keluar. Jadi tak salah. Baik tu kalau kita sebagai penjual, kita kena pastikan barang itu diterangkan kelemahan. Kalau kita sebagai pembeli dah tahu barang itu ada kelemahan, janganlah kita tuntut benda yang bukan-bukan. Itu keadaan. Ya? Baik itu Nabi SAW kata, kalau kita berlaku benar, berkata berjujur di dalam perjualan beli itu, kita akan diberkati terhadap jual beli yang kita lakukan. Sebab itu bila kita tuan-tuan dalam keadaan kita sama-sama saya terang di kelemahan barang ini, saya harap kamu belilah. Ataupun dikata saya jual benda ni ada kelemahan ni, atau pula lah kalau kamu nak beli, belilah, tapi terimalah saat ini kecacatannya. Kalau dia kata okey, saya terima, mana apa perasaan kita tuan-tuan dalam keadaan kita dah terang apa kelemahan barang tersebut, maka kita pun akan rasa keberkatan. Orang tu nak tak puas hati pun tak boleh, barulah berlakunya redha di dalam bab jual beli. Sebab itu redha ni tuan-tuan, bukan kata ulama. Redha ni apa? Redha ini bila seorang itu menyerahkan duit dia kepada penjual. Maknanya dia, orang tu letak barang, kemudian kita ambil duit, kita serah pada penjual. Bermakna dalam keadaan bila kita dah bayar, patutnya kita redha lah kan. Kalau kita tak redha, buat apa kita bayar? Nah, itu perbahasan yang diperbaiskan oleh ulama. Tapi nak kita redha satu perkara yang sangat subjektif, dia juga membawa kepada maksud dan erti keberkatan. Sebab itu bila kita bayar itu tuan-tuan, dia mesti bayar dengan hati yang sangat terbuka untuk membeli sesuatu barang tersebut. Begitu juga menjual dengan sejujur-jujur menegakkan barang itu. Yang ni kadang-kadang susah untuk kita berlaku pada hari ini. Sebab ada je benda yang kalau kita beli dalam keadaan yang tak puas. Bukan sekadar belilah, perkhidmatan pun sama. Dia kadang-kadang dia berjanji nak cat rumah macam ni, tengok-tengok dia cat dalam keadaan tidak sebagaimana yang kita nak. Berlaku pergaduhan.
sehingga berlaku kepada orang yang mana nak dizahirkan keberkatan terhadap jual beli tersebut. Maka Nabi SAW menyatakan wa ikatama wa kazaba mubiqat barakatu bainihima. Ini maknanya seandainya dia menyembunyikan kelemahan barang tersebut ataupun apatah lagi dalam keadaan dia menipu barang itu. Dia kata barang ni bagus, rupanya memang barang ni tak bagus. Kan? Ataupun dia menyembunyikan. Dia tak tengok macam dia kata yang jual limau tadi. Dia tak tunjuk yang malam yang buruk-buruk. Tapi bila diserang yang buruk-buruk itu. Maka kata Nabi, mubiqat barakatu bainihima. Maka pada waktu itu akan dihapuskan keberkatan jualan akan kedua-duanya. Bila hapus keberkatan ni tuan-tuan, sebab itu bila hilang keberkatan itu, kita tahu maknanya orang muda untuk mencari dia. Kadang-kadang betul tuan-tuan ya. Kadang-kadang bila kita beli satu barang dengan kawan ya, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, ada orang kata kita ni bantu lah orang Islam kita pun bantu. Tiba-tiba dia tipu kita, apa perasaan kita tuan-tuan? Kita rasa tak puas hati. Bila kita rasa tak puas hati tersebut, tiba-tiba kita jumpa dia. Hari dah lama dah kejadian itu berlaku. Mungkin dah 6 bulan kita jumpa dia. Apa perasaan kita tuan-tuan? Probably kita boleh memaafkan, tetapi mungkin tak boleh kita melupakan. Betul tak? Tak pernah bulan aku maaf. Tapi nak melupakan boleh tak? Nah, tak boleh. Aku kalau tengok muka dia walaupun aku dah maaf, aku tak boleh rasa waktu tu memang aku semangat. Sebab sifat manusia ni, they can forgive but never forget. Dia boleh memberikan kemaafan pada seseorang. Mungkin dia pernah buat salah dan sebagainya, atau orang pernah buat salah pada dia. Tambah pula kita ni dah tua tuan-tuan, dia dah dalam keadaan yang umur dah meningkat dan sebagainya. Di antara tanda-tanda untuk kita matang dalam pemikiran kita ni, makin tak emosi. Kalau dulu kita muda-muda ni tuan-tuan, asyik nak marah, asyik cepat rasa tu apa. Tapi kalaulah kita rasa diri kita ni semakin hari tak apalah, kita pun dah ada pengalaman, kita pun tak pernah tak nak marah-marah. Dan sebenarnya itu satu tanda-tanda kematangan seseorang di dalam hidup. Sebab tu umur biasanya ulama sebut umur 40 dicek. Kalau 40 ni kita masih lagi jenis marah-marah, sebenarnya tubuh kita ni tuan-tuan ada benda yang masih tidak matang dalam ini. Kadang-kadang kita tengok orang bergaduh dulu, kalau kita dalam keadaan dia, kita bergaduh. Tapi kita dirasa kita mungkin tak pengalaman lama dalam hidup, kita pun tengok tak ada rasa emosi tersebut. Kan? Dan bila tak ada itu, antara tanda-tanda kematangan seseorang itu di dalam kehidupan. Itu kita kena pastikan berdiri, berhati-hati, memastikan supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan terhapusnya keberkatan kepada seseorang ya, dalam sesuatu jual beli tersebut. Dengan cara apa tadi? Dengan cara pertama, jangan kita menyembunyikan sebarang bentuk kelemahan. Ada orang kata, Ustaz, saya tak pernah sembunyi pun, saya tak cerita je kan. Saya tak sembunyi kelemahan benda, tapi saya tak cerita je pada dia. Dia tahu benda tu ada kelemahan, ada kecacatan, cuma dia tak cerita. Dan tu kenapa kamu jual? Orang tu tak tanya, dia pun nak beli. Itu juga tidak termasuk dari soal keberkatan ini. Sebab apa? Sebab dia termasuk kata mas sengaja tidak untuk menegangkan apa kecacatan. Jual barang, jual kereta. Pernah accident tak? Kadang-kadang ada orang lupa tanya, kereta ni pernah accident? Kereta ni lawa, tengok harga berbuah hati dan sebagainya, cantik. Dia lama keluar workshop, accident. Memang cantik kan? Kita mau tanya orang tu, dia dah cantik kadang-kadang, dia dah terpekul dengan kecantikan barang, dia dah lupa tanya accident ke tidak. Dia pun akhirnya dulu sampai ke sudah, sampai dia bayar, dia tidak menceritakan tentang accident tersebut. Kan? Bila dah bayar, dah tukar sebagainya, tengok-tengok lepas bulan 2, tengok ada bersemua gegar dan sebagainya. Bila orang tu tanya pernah accident tak? Kita kena pernah. Kenapa kamu tak cerita dulu? Kamu tak tanya. Kan? Kita kadang macam tu dah akhirnya. Walaupun pada peringkat awal berlaku retor, tapi disebabkan disembunyikan akan kelemahan dan kecacatan, maka menyebabkan seseorang itu akan kembali rasa takwa tidak ada sedikit. Saya cerita ni, saya pernah kena tuan, pernah kena, tapi bukan nampak ada barang rosak. Tidak kan? Saya beli untuk perpasan kereta Wira saya beli.
Waktu tu saya tanya penjual tu, kereta ni tahun berapa? 96. 96. Dia setuju, dah habis bayar dah tuan-tuan. Tengok-tengok bila tukar kerat, rupanya kereta tu register 96, dibuat pada 1995. Kan? Saya pun rasa, sampai terasalah juga ralat, walaupun kita dah maafkan orang tu. Tapi nak cerita, kita tidak boleh melupakan benda tu. Terasalah kehidupan orang. Sebab itu dibimbangi hilang keberkatan kepada jualan tersebut. Apa tak lagi dalam keadaan kita menipu jual barang tersebut. Sebab itu kalau kita tak tahu tuan-tuan, kita jawab tidak tahu. Dia kata, benda ni boleh semua penyakit dia boleh. Penyakit ni boleh. Nah, semua penyakit boleh. Sebab tu orang kata mati level ni, kalau mati level tu jual ubat, semua penyakit boleh sembuh. Stroke macam mana pun tuan-tuan boleh sembuh kalau makan benda ni. Dia cerita testimoni lah, apa benda sebagainya. Itu kita kena berhati-hati. Tambah pula orang yang menjual. Sebab itu jangan kita terlalu obses untuk kita menerangkan satu barang sehingga sampai tahap kita menipu seseorang semata-mata untuk melakukan penjualan yang kita ada. Ya? Sebab itulah disebut oleh pengarang bahawa hadis ini telah menerangkan bahawa seorang penjual dan seorang pembeli ada pilihan untuk melangsungkan jual beli tersebut ataupun membatalkan pembelian. Walaupun kita tahu, kadang-kadang kita tahu benda itu cacat, maka pilihan di tangan kita. Sama ada kita nak ulang balik barang ambil duit, ataupun kita kata tak apalah, kita redha dengan kecacatan tersebut juga sebahagian daripada kaedah yang juga dituntut di dalam Islam. Tapi sebenarnya Islam memberikan hak untuk kita menuntut balik. Tapi ada orang kata susah dan sebagainya, tak apalah saya redha. Maknanya dia boleh meneruskan jual beli perkara itu tidak terbana. Ya. Maka dikatakan kepada umat Islam yang berusaha dan berniaga, yang menjadi penjual dan pembeli hendaklah mengikut ajaran petunjuk junjungan Nabi SAW supaya terdapat berkat dan manfaat yang baik daripada hasil harga jualan dan juga barang yang dimiliki dengan pembelian. Sebab itu penting kita mendapatkan keberkatan mengikut kaedah yang telah ditentukan oleh Islam. Sebab itu Islam ni tuan-tuan agama yang sangat fleksibel. Sebab itu kadang-kadang bila kita berniaga ni tuan-tuan ada toleransi. Contoh, kita jual limau, orang tu ada sekilo, saya nak sekilo limau. Jadi limau ni benda yang susah. Contoh mungkin sekilo ada dalam 6-7 biji. Masuk 6 biji 980 gram. Nak masuk biji yang ketujuh, tengok-tengok timbang 1.1100 gram. Contoh, tukar punyalah nak letakkan sekilo tempat. Dia pakai pula yang skala yang digital tu tuan-tuan. Tukar. Sampai video pun tak nak selesai, nak cari ke tempat sekilo tu. Maknanya kalau kita sebagai seorang peniaga, dia minta sekilo, jadi tiba-tiba ada lebih sikit, bagilah tuan-tuan sebagai satu sedekah dan mencari keberkatan. Yang itu juga. Lepas tu kita pernah bahaskan dulu, kadang-kadang kita di tuan-tuan, bila kita jadi pembeli, kita akan tekan penjual sampai dia rugi. Betul tak? Boleh kurang lagi, takkan kamu ni kedekut dari masih macam-macam disebut. Orang tempat lain boleh beli dalam keadaan kita pun menipu pembeli pun kadang menipu juga, ada juga. Dia kata, kamu jual mahal ni, tempat lain saya beli RM1, yang ni kenapa RM1.50? Walau dia tak pernah jumpa pun barang tu RM1. Tapi semata-mata dia nak tekan penjual. Ada orang begitu. Sebab itu ulama menyatakan, kalau kita dalam keadaan membeli tekan orang sedemikian, janganlah waktu kita menjual kita marah kalau orang buat perkara yang sama kepada kita. Sebab itu ulama kata, sebaik-baik orang yang membeli, dia mesti memikirkan dalam keadaan dia juga menjual barang tersebut. Kan? Maknanya kalau kita menjual satu barang, kita kedekut sangat tuan-tuan, sampai bila pun orang tidak akan membeli barang. Jadi toleransi lah. Sebab itu kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila kita minta nak beli barang tuan-tuan, kena ingat dia tu berniaga. Bila dia nak berniaga, bermaksud dia juga perlukan keuntungan. Jadi agak-agak lah, walaupun kadang-kadang kita tahu kos dia berapa. Nah tuan-tuan, tahu kos kadang-kadang tuan-tuan tengok printing, buat banner, nak buat program tuan-tuan, berapa kita tempat, kadang-kadang RM2 sekali. Tuan-tuan kos dia 45 sen, 40 sen sekali kos dia. Kadang-kadang kita tahu kos dia 40 sen. Kalau RM2 pula, tahu berapa kali kata.
Nah, 5 kali ganda kamu ambil keuntungan daripada kayu. Kalau kita minta 5 musim sudah, maka kita minta 5 musim. Sebab saya tahu kalau sekarang 4 musim, 5 musim sudah lepas. Benda-benda macam ni jangan kita letakkan. Sebab tuan-tuan teringat dia berniat. Nah, memanglah kos barang tu 40 sen, kos dia beli mesin puluh-puluh ribu, kita tak kira. Jadi kita kena ingat. Jadi bila kita deal dengan seseorang nak beli barang, kita kena ingat dia berniat. Bila kita berniaga pula, janganlah kalau kita menekan orang yang membeli. Jadi kita keadaan yang mudah, tuan-tuan, supaya kita dapat seimbang dan mencari keberkatan di atas jual beli yang telah kita lakukan. Maka dengan adanya berkat seperti ini, berarti adanya manfaat dan kebaikan yang berberkat. Itulah di antara apa yang boleh kita ambil daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam yang menceritakan kepada kita cantiknya ajaran agama Allah Ta'ala ini, iaitu memberikan ruang kepada seorang walaupun telah berlangsung di jual beli, ada hak untuk menjaga hak seorang penjual dan seorang pembeli yang dengan dinamakan sebagai khiyar. Jadi sebelum saya tutup tuan-tuan sekalian, ada soalan yang ingin ditanyakan kepada tak ada. Jadi kalau tak ada tuan-tuan, Ustaz ada. Ya, dalam ada khiyar. Tapi kalau penjual tu menolak khiyar, jadi apa? Yang Ustaz sebut dari contoh barang yang dia beli tidak boleh dipulangkan. Kan dia seolah-olah dia dah tolak khiyar, sedangkan dalam Islam ada khiyar. Apakah hukum? Sebenarnya dia telah melakukan kezaliman kepada orang yang membeli. Sebab itu kalau kita berniaga tuan-tuan, kalau tuan-tuan berniaga, cuba tuan-tuan laksanakan khiyar itu dalam perniagaan itu. Hari ini orang tak tahu benda ni tuan-tuan, sebab benda ni kita tak tahu semua orang dengan Islam boleh bagi ke, sepatutnya bagi ke. Dan orang lain tak buat, takkan saya nak buat. Kan alasan ini awak dia guna alasan orang pun biasa kita guna. Macam mana saya nak buat, orang lain tak buat. Macam orang bagi projek lah tuan-tuan. Biasa untuk orang ni kita bagi hadiah. Time raya je bagi handphone. Betul tak? Raya Cina je bagi 5. Betul. Walhal benda tu confirm tu terang dinamakan sebagai rasuah. Lepas kita kata kenapa kau bagi? Orang lain bagi. Kan? Kan? Dia dah jadi satu budaya. Yang ni saya tengok dalam bab khiyar ni tuan-tuan. Pada saya nampak bahawa benda ni tidak ada kesedaran dan orang tak tahu bahawa adanya hak khiyar dalam Islam. Orang nampak hak khiyar itu adalah garanti kita. Walhal khiyar lebih daripada itu, iaitu mendapatkan balik uang yang telah kita bayar dan menggunakan balik barang yang telah kita beli. Itu hak khiyar, tapi orang tahu ini ada garanti. Nampak? Ini keadaan yang berlaku dan akhirnya kita sendiri rasa kalaulah dalam keadaan benda itu berlaku kecacatan tak boleh ulang balik barang, apa tuan-tuan rasa? Tuan-tuan rasa zalim, bermakna orang yang buat itu adalah orang yang berzalim. Apa hukum berlaku zalim? Tuan-tuan, berlaku zalim perbuatan diharamkan dalam Islam. Tapi nak salahkan orang tak boleh, sebab orang tak tahu tentang wujudnya dan kaedah bagaimana khiyar itu boleh berlaku. Ini masalah kesedaran, masalah kesedaran. Wallahu a'lam. Jadi sebelum tuan-tuan, untuk mendetailkan lagi benda ni, insya-Allah pada 9 kita buat satu seminar asas keuangan Islam di Kolej Maras Seremban. Kolej Maras Seremban dan pengantaran RM20 saya letak nama ni kat sini yang akan hadir ni. Kalau tuan-tuan tengok biasanya di 3 ada Ustaz. Ustaz Hafiz Fauzi itu, iaitu Ketua Jabatan Syariah dan Muamalat Malaysia Berhad, yang biasa masuk TV tu tahun bulan Ramadan tu 2 minit dekat tulis hitam tu yang tu. Dia akan datang, kita jemput dia. Dan program ni alhamdulillah ada tajaan daripada Muamalat itu sendiri untuk beri pendedahan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan riba, apa yang dimaksudkan dengan tipu dalam jual beli, apa yang dimaksudkan dengan kaedah judi dan sebagainya, diterangkan dalam seminar ini. Kalau masuk juga dengan perkaitan Islam, termasuk zakat, faraid, hibah dan sebagainya, tuan boleh bersama dengan tetamu-tetamu kita dalam program ini, insya-Allah. Jadi saya tinggalkan kalau tuan-tuan atau tuan-tuan berminat untuk register, dia ada nombor telefon kat situ, tuan-tuan telefon. Pengantaran setakat yang saya dimaklumkan dah ada 265 orang. Tempat baru ada 400 orang, jadi ada 100 lebih sempat ni tuan-tuan. Kalau semua diberi cukup insya-Allah. Boleh pergilah ke Adil dan saya tinggalkan tuan-tuan dan kalau tak ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li wa li ta'ala wa mustaqim. Subhanallah ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.